Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran bahagian Nahu ataupun Qawaid dari bab 1 hingga bab 4. Kita lihat terlebih dahulu Nahu di bab yang pertama, iaitu berkaitan ataupun mengenai ad-dhamair munfasilah. Okey, apakah itu ad-dhamair munfasilah? Okey, kita lihat dahulu. Ad-dhamair bermaksud kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri dalam bahasa Arab terbahagi kepada dua, iaitu ad-dhamair munfasilah dan ad-dhamair muttasilah. Ad-dhamair munfasilah adalah kata ganti nama diri yang terpisah. Okey, apakah yang terpisah? Okey, kita lihat. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Okey, ini semua ini semua adalah kata ganti nama diri ataupun ad-dhamair. Okey. Ad-dhamair ni kita tengok contoh dia, misal dia, huwa Muhammad, dia Muhammad. Hiya talibah, dia seorang pelajar perempuan. Anta talib, awak seorang pelajar lelaki. Anti Fatimah, awak Fatimah. Okey, kalau kamu perasan huwa, hiya, anta dan anti ini dia jelas. Kita nampak kedudukan dia jelas. Huwa di tempat huwa, Muhammad di tempat Muhammad. Hiya di tempat hiya, talibah di tempat talibah. Anta tempat anta, talib tempat talib. Anti tempat anti dan Fatimah tempat Fatimah. Jadi kita nampak jelas kedudukannya. Dhamir dan kata nama, iaitu dhamir ni huwa, hiya, anta, anti ni dia tidak bergabung pun dengan kata nama. Dia tidak bergabung pun dengan Muhammad, talibah, talib dan Fatimah. Ataupun dia tidak bercantum. Jadi itulah yang dinamakan ad-dhamair munfasilah, kata ganti nama diri yang terpisah. Okey, kita lihat pula ad-dhamair muttasilah, kata ganti nama diri yang bersambung, terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu lil asma, lil af'al dan lil ahraf. Okey. Kat sini bermaksud kata ganti nama diri yang bersambung, dia ada 3 bahagian. Sama ada kata ganti nama diri yang menunjukkan untuk kata nama, lil asma' ni kata nama, ataupun untuk kata kerja, lil af'al, ataupun lil ahraf, ataupun untuk huruf. Bahagian ni saya akan terangkan di bab yang seterusnya. Jadi kita kembali ataupun lihat semula di dalam buku, iaitu ad-dhamair munfasilah, kata ganti nama diri yang terpisah. Okey, contohnya yang pertama, ana, saya. Contoh dia, ana Muhammad ataupun ana Zainab. Saya Muhammad ataupun saya Zainab. Ana talib, saya pelajar lelaki. Ana talibah, saya pelajar perempuan. Okey, seperti saya kata tadi, dhamair munfasilah maksudnya kata ganti nama diri yang yang terpisah. Jadi kita boleh lihat ana ni terpisah dengan kata kerja, iaitu Muhammad, Zainab, Talib dan Talibah. Jadi itulah yang dikatakan kata ganti nama diri yang terpisah. Anta Ali, awak Ali. Anta muhadir, awak pensyarah lelaki. Okay, kita boleh lihat kedudukan anta di tempatnya dan kata kerja Ali dan muhadir pun di tempatnya. Kita boleh nampak dia terpisah, tidak bersambung pun. Kemudian huwa bermaksud dia seorang lelaki. Huwa qasim, dia qasim. Huwa fallah, dia petani lelaki. Jadi kita nampak jelas kedudukan huwa. Dia tidak bersambung pun dengan kata kerja, betul tak? Jadi itulah yang dinamakan dhamair munfasilah. Contoh yang seterusnya, nahnu, kami. Nahnu tullab, kami semua pelajar-pelajar.
Yang seterusnya anti. Anti Salwa, awak Salwa. Anti Muhadirah, awak seorang pensyarah perempuan. Lihat kedudukan anti, dia terpisah dengan kata kerja. Dan yang terakhir hiya, dia seorang perempuan. Hiya raqiyah, dia raqiyah. Hiya fallaha, dia seorang petani perempuan. Itu pun kedudukan hiya terpisah dengan kata kerja. Itulah yang dinamakan dhamair munfasilah. Baik, kita masuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk nahwu bahagian asmaul isyarah. Asmaul isyarah bermaksud kata isyarat ataupun kata arah. Boleh juga kita kata kata tunjuk. Asmaul isyarah, kata tunjuk. Contohnya haza dan hazihi. Okey, haza. Okey, kata arah ataupun kata tunjuk. Terbagi kepada dua dalam bahasa Arab, iaitu haza dan hazihi. Dua-dua ini membawa maksud ini ataupun this. Okey, haza adalah kata kerja untuk perkataan yang mufrad, yang menunjukkan muzakkar ataupun lelaki. Jadi haza ni mestilah untuk satu benda sahaja. Kita tak boleh untuk dua benda, tiga benda, tak boleh. Jadi haza ni untuk satu benda sahaja. Dan haza ini adalah kata tunjuk arah ini untuk lelaki ataupun muzakkar. Kemudian hazihi. Hazihi ini pula kata kerja, kata tunjuk untuk mufrad muannas. Maksudnya kata kerja untuk benda yang satu yang menunjukkan perempuan ataupun perkataan itu menunjukkan perempuan. Okey, jadi ingat hadza untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Kita tengok contoh dekat dalam buku tadi semula. Okey, hadza. Contoh hadza Ahmad. Seorang lelaki yang bernama Ahmad. Abun, ayah. Tilmiz, pelajar lelaki. Qalamun, pen. Faslun, kelas. Okey, kalau kamu tengok bahagian ni, untuk haza ni, haza ni semua, tengok contoh Ahmad, Abun, Tilmiz, Qalam dan Faslun ni tak ada ta marmutah. Jadi perkataan ini menunjukkan muzakkar ataupun lelaki. Jadi kalau kita nak kata ini Ahmad, ini ayah, ini pelajar lelaki, kita kena guna kata tunjuk haza. Tak boleh hazihi, sebab hazihi untuk perempuan. Okey, kita tengok bahagian hazihi. Hazi Fatimah, ini Fatimah. Hazihi ini ibu. Hazihi talibah, ini pelajar perempuan. Hazihi mistarah, ini pembaris. Hazihi jami'ah, ini universiti. Okey, perkataan ini semua ada menunjukkan tanda-tanda muannas ataupun perempuan. Contohnya Fatimah ada ta marbuta, talib ada ta marbuta, mistara ada ta marbuta, jami'ah ada ta marbuta. Maka ini semua adalah perkataan yang menunjukkan muannas. Maka bila kita nak kata ini Fatimah, ini pelajar perempuan, ini pembaris, kena guna hazihi. Kecuali ni tak ada ta marbuta. Sebab apa? Sebelum ni Ustazah pernah cerita, pernah beritahu kalau perkataan itu menunjukkan seorang perempuan pun, walaupun dekat dia punya tulisan dia tak ada ta marmutah, tapi maksud dia adalah menunjukkan perempuan, maka kita kena guna perempuan juga. Contohnya hazihi. Okey, hazihi sebab secara maknawinya ni bermaksud ibu. Jadi kita tengok dekat perkataan tu, walaupun tak ada ta marbuta ataupun tanda-tanda taknis, tapi bila maksud dia menunjukkan perempuan, kita tetap kena guna hazihi, tak boleh hadza. Okey, faham tu? Kita tengok contoh lain. Okey, hazihi walaupun tak ada ta marbuta, kena guna hazihi seperti saya kata tadi, sebab maksud dia ini ibu. Tu ibu. Bila ibu tu menunjukkan perempuan, kita kena guna
hadhihi. Hadha ab, ini ayah. Guna haza sebab ayah tu lelaki. Kemudian hadhihi ukhtun, ini kakak perempuan ataupun adik perempuan. Okey, walaupun ukhtun tu tak ada tamar mutah, tapi kita kena guna juga hadhihi sebab secara maknawinya ukhtun tu maksud dia kakak. Kakak adalah perempuan. Jadi kena guna hadhihi. Hadhihi ukhtun. Hadha ahun, ini abang. Sebab ahun tu tak ada tamar mutah, maka dan maksud dia pun menunjukkan lelaki, jadi kena guna hadha. Hadhihi jaddun. Hadhihi jaddatun, ini nenek. Okey, ada tamar mutah kan perkataan ni, jadi terus kita guna hazihi dan maksud dia juga untuk perempuan. Ini nenek. Hadha jaddun, ini atuk. Hadhihi haqibatun, ini beg. Walaupun beg ni secara zahir kita nampak pun jantina dia perempuan ke lelaki, tapi dekat perkataan haqibah tu ada tamar mutah, maka kita guna hadhihi sebab ada tamar mutah tu menunjukkan muannas. Okey, hadha hizaun, ini kasut. Walaupun kasut tu tak menunjukkan pun dia jantina lelaki ataupun perempuan, tapi kita tetap kena guna hadha sebab hizaun tu tak ada tamar mutah, maka dia menunjukkan muzakkar. Okey, contoh ini exercise ataupun latihan. Okey, tengok ni pelajar lelaki. Nak guna haza ke hazihi? Haza talib ke hazihi talibah? Hazihi talib. Okey, jawapannya guna haza. Sebab apa? Sebab talib tu tak ada tamar mutah ataupun tanda-tanda perempuan. Okey, ini pelajar perempuan. Apa dia? Nak guna apa? Haza ke hazihi talibah? Okay, jawapannya hazihi talibah. Kenapa guna hazihi? Sebab talibah ni maksudnya pelajar perempuan dan dekat perkataan dia pun ada tamar mutah. Okey, kemudian qalamun, pen. Okey, nak guna haza atau hazihi? Kita tengok dekat perkataan qalam tak ada tamar mutah, maka ia kenalah guna haza. Kemudian mil'aqah, ini sudu. Macam mana kita nak kata ini sudu? Guna haza atau hazihi? Kita tengok dekat mil'aqah ni, walaupun dekat sudu ni tak ada tanda-tanda jantina lelaki atau perempuan, tapi dekat perkataan dia ada menunjukkan tamar mutah, maka dia muannas. Jadi kita kena guna hazihi. Fahim tu? Okey, kita masuk bahagian adawatul istifham pula. Apakah itu adawatul istifham? Okey, adawatul istifham adalah kata tanya. Okey, bila kata tanya ni mesti kena ada tanda soal sebab ianya adalah pertanyaan. Okey, adawatul istifham untuk bahasa Arab yang kamu perlu ketahui adalah yang pertama ma. Ma apakah? Man. Man siapakah? Min ayyi, dari manakah? Mata, bilakah? Aina, di manakah? Hal, adakah? Kaifa, bagaimanakah? Okay, kita tengok contoh. Ma hadha, apakah ini? Contohnya hadha kitab, ini buku. Jadi ma ni untuk kita tanyakan mengenai apakah, dan kebiasaannya adalah untuk benda. Man siapakah? Untuk manusia. Man anta, siapakah awak? Ana talib, saya pelajar lelaki. Okey, seterusnya kaifa, bagaimanakah? Okay, contohnya kita nak tanya berkaitan keadaan. Kaifa haluka, bagaimanakah keadaan awak ataupun apa khabar awak? Lastu bi khair, ana marid, saya tak sihat, saya sakit. Hal huwa malaki, adakah? Hal huwa malaki, adakah awak seorang lelaki Melaka? Orang lelaki Melaka. Bila ada hal, jawapan dia mesti ada na'am ataupun la.
Naam huwa malaki. Ya, dia seorang laki Melaka. Seorang laki Melaka. Okey, bila pertanyaan tu hal, mesti ada naam ataupun la. Min ayyi, dari manakah? Ini kalau kita tanya orang tu, dari mana? Min ayyi balad anta, dari manakah negara awak? Ana min Indonesia, saya dari Indonesia. Aina al mudir, di manakah mudir? Huwa fil idarah, dia di pejabat. Mata al faslu, bilakah kelas? Al faslu fis sabah, kelas pada waktu pagi. Okey, ini semua adalah kata tanya. Hadam betul-betul mengenai kata tanya ni sebab untuk listening test, written test, nanti akan ada banyak masuk bahagian adawatun istifham ni. Okey, kita masuk nahwu ataupun kawaid bab kedua. Okey. Yang pertama mengenai fa'lul mudhari'. Okey, fa'lul mudhari' adalah kata kerja sedang berlaku ataupun akan berlaku. Seperti mana sebelum ni Ustazah pernah bagi tahu, kata kerja terbahagi kepada 3. Okey, ni yang tadi tu yang kita dah belajar mengenai dhamair munfasilah. Jadi sekarang kita masuk bahagian dhamair muttasilah pula. Okey, sebab apa kita masuk bahagian dhamair muttasilah? Sebab tadi tu yang fa'lul mudhari' termasuk dalam bahagian dhamair munfasilah. Okey, nampak tak kat mana fa'lul mudhari'? Kat bahagian bawah ni, dekat kata kerja. Okey. Kita tengok bahagian fa'lul mudhari' tadi. Fa'lul mudhari' ni dia tergolong ataupun merangkumi dalam kata kerja, kata ganti nama diri yang bersambung untuk kata kerja. Tengok, dhamair muttasilah lil af'al, maksudnya kata ganti nama diri bahagian yang menunjukkan kata kerja. Yang kat tengah-tengah ni kan ada lil asma, lil af'al, lil ahraf. Jadi fa'lul mudhari' tadi tu dia ada dekat dalam lil af'al untuk kata kerja, terbahagi kepada 3, iaitu fa'lul mudhari', fa'lul madi dan fa'lul amar. Okey, fa'lul mudhari' kata kerja sedang ataupun akan berlaku. Okey, yang kedua fa'lul madi kata kerja telah berlaku, dan fa'lul amar kata suruhan. Okey, kenapa ianya tergolong dalam ad-dhamair muttasilah? Okey, nanti Ustazah akan terangkan. Kita tengok contoh dekat buku. Ana, maksudnya saya. Ana aqra'u, saya sedang membaca. Nahnu, kami. Bila kita nak masukkan bahagian ke dalam fa'lul mudhari', kita kena tambah nun. Jadi naqra'u, kami sedang membaca. Anta, awak seorang lelaki. Bila kita nak masukkan ke dalam fa'lul mudhari', kena tambah ta di hadapan, menjadi taqra'u, awak sedang membaca. Anti, awak seorang perempuan. Bila kita nak masuk bahagian ke dalam fa'lul mudhari' akan menjadi, kena tambah ta di hadapan dan ya nun di belakang, menjadi taqra'ina, awak seorang perempuan sedang membaca ataupun akan membaca. Huwa dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki. Bila kita nak masukkan ke dalam fa'lul mudhari' perlu tambah ya di hadapan, maka jadi yaqra'u, dia seorang lelaki sedang membaca ataupun akan membaca. Hiya dia seorang perempuan. Bila kita nak masukkan ke dalam fa'lul mudhari' maka akan menjadi, kena tambah ta di hadapan, menjadi taqra'u, dia seorang perempuan sedang membaca. Okey, contoh . Ana aqra'u,
Saya sedang membaca buku. Nahnu, kami. Nahnu naqra'ul kitab. Kami sedang membaca buku. Anta. Anta taqra'u. Kami sedang anta awak. Awak seorang lelaki sedang membaca buku. Anti. Awak seorang perempuan. Taqra'ina Alkitab. Awak seorang perempuan sedang membaca buku. Huwa Muhammad atau huwa yaqra'ul kitab. Dia seorang lelaki sedang baca buku, ataupun bila kita nak letak nama pun boleh. Muhammad yaqra'ul kitab. Muhammad sedang membaca ataupun akan baca buku. Hiya taqra'ul kitab. Dia seorang perempuan sedang membaca buku, ataupun kita nak letak nama pun boleh. Salwa taqra'ul kitab. Salwa sedang membaca buku. Baik. Apa yang kita Ustazah kata tadi, yang kenapa fi'lul mudhari' termasuk bahagian dhama'ir muttasilah? Sebab kalau kamu lihat dekat ni, ana ni ikutkan kalau dhama'ir munfasilah yang terpisah, ana tu duduk dekat tempat dia kan, kita boleh nampak jelas. Ana Fatimah contohnya. Okey, tapi kalau untuk bahagian dhama'ir muttasilah ni, kamu tengok bila ana dia masuk ke dalam fi'lul mudhari', dia akan menjadi hamzah, alif sahaja. Tak nampak pun ana tu kan. Dekat aqra'u ni nampak tak ana? Tak nampak kan? Kat mana aqra'u tu? Dia dah tersorok dekat dalam hamzah tu. Jadi itulah yang dikatakan kata kerja yang bersambung. Ana tu dia dah termasuk kat dalam kata kerja tu, aqra'u. Contohnya nahnu. Nahnu bila masuk dekat fi'il mudhari', dia akan jadi nun saja, dan nun ni akan bersambung dengan kata kerja menjadi naqra'u. Jadi kat mana nahnu tu? Kita tak nampak pun nahnu dekat naqra'u, betul tak? Sebab apa? Sebab nahnu tu dia dah tersorok kat dalam nun tu. Nun tu ialah yang menunjukkan nahnu. Begitu juga anta, anti, huwa, hiya tu dia dah tersorok dekat dalam huruf ta di depan dan ya nun di belakang, ya di depan dan ta di depan. Semua domir-domir tu dia dah tersorok dekat dalam kata kerja tu. Jadi itulah yang dinamakan kata kerja, kata ganti nama diri yang bersambung. Dia dah tersorok dekat dalam kata kerja yang ada kat depan dia. Okey. Okey, ini contoh ad-dhamair muttasilah lil af'al yang tadi tu, fi'lul madi, kata kerja yang telah berlaku. Untuk huwa menjadi kataba, katabu, katabat ila akhir. Begitu juga fi'lul mudhari', kata kerja sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kamu tengok perubahan-perubahannya. Ketika huwa kena tambah apa? Ya di depan. Huma, ya di depan dan alif nun di belakang. Hum, ya di depan dan waw nun di belakang hingga akhir. Kemudian fi'lul amar, kata kerja, kata suruhan. Jadi kalau kamu tengok kata suruhan ni hanya melibatkan anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna sahaja, tak melibatkan huwa hingga huna dan ana, nahnu. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh menyuruh ataupun memerintahkan orang yang tak ada di depan kita. Kita tak boleh nak arahkan dia, seorang lelaki yang jauh daripada kita. Jadi perkataan tu kita kena, kata suruhan tu kita hanya boleh cakap dekat orang depan kita saja. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ni sajalah yang ada di depan kita. Kalau huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, itu semua jauh. Dan ana, nahnu pula kita tak boleh mengarahkan diri kita sendiri dan tak boleh arahkan kita ataupun yang ramai, kita semua. Okay, sebab itulah fi'lul amar hanya berkaitan dengan anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna sahaja. Kemudian kita masuk bahagian ad-dhamair muttasilah. Okay, maaf sekejap. Okay, sorry. Okay, ini bahagian ad-dhamair muttasilah ni pula. Ini adalah ad-dhamair muttasilah lil asma'.
Okey, yang tadi tu saya terangkan. Nampak ni? Ad-dhamma al-muttasilah terbagi pada 3, lil asma, lil af'al, lil ahraf. Jadi sekarang ni kita masuk bahagian lil asma, kata ganti nama diri yang menunjukkan kata nama, iaitu untuk kata nama yang menunjukkan kepunyaan. Apa itu ad-dhamma al-muttasilah yang menunjukkan kepunyaan? Kita masuk dekat sini. Kata ganti nama diri yang menunjukkan kepunyaan. Contohnya, ketika ana, saya. Okey, ana ni maksudnya saya. Bila kita masuk bahagian ad-dhamma al-muttasilah lil asma, dia akan jadi my, saya punya. Untuk dalam tulisan dia akan tambah ya. Okey. Untuk maklumat kamu, bila masuk bahagian ad-dhamma al-muttasilah lil asma tu maksudnya kata kerja. Jadi apa-apa yang bersambung dengan kata kerja yang menunjukkan kepunyaan ni mestilah kata kerja, tak boleh kata, mestilah kata nama, tak boleh kata kerja. Maksudnya apa-apa yang nak menunjukkan kepunyaan tu mestilah kata nama. Kita kena cakap contohnya kata nama bag. Bag tu kan kata nama. Jadi bag tu boleh bersambung, boleh menjadi dhamma al-muttasilah lil asma. Jadi contohnya kata nama kata nama contohnya bag. Bila kita masukkan ke dalam dhamma al-muttasilah, dia akan menjadi, ketika ana akan jadi haqibati, kena tambah ya di belakang. Okey. Kemudian, jadi saya nak terangkan ke sini, maksud Saza, ad-dhamma al-muttasilah lil asma ni mesti kata nama, tak boleh kata kerja. Contohnya kata nama orang, ataupun benda-benda yang tak hidup kan, benda, ataupun nama orang pun boleh. Nama bukan pekerjaan. Kalau kata kerja kan pekerjaan, contohnya saya makan, makan, minum, duduk tu tak boleh masuk dalam ad-dhamma al-muttasilah lil asma ni. Sebab macam mana kita nak cakap duduk, sebab dhamma al-muttasilah lil asma ni kita nak menunjukkan kepunyaan kan. Jadi mestilah benda tu benda ataupun kata nama, tak bolehlah kata kerja. Okey, jadi semua yang berkaitan dengan dhamma al-muttasilah lil asma ni mesti kata nama. Okey, kita tengok dulu contoh. Ketika ana maksudnya saya. Bila masuk ke bahagian dhamma al-muttasilah lil asma, dia akan jadi my, saya punya. Di dalam tulisan kena tambah ya di akhir kata nama tu, kena tambah ya. Kemudian nahnu kami. Bila masuk bahagian dhamma al-muttasilah lil asma, dia akan jadi our ataupun kami punya. Di dalam tulisan kata nama tu kena, di akhir kata nama tu mesti tambah na ataupun nun alif. Maaf, saya tak berapa sihat. Kemudian anta maksudnya awak seorang lelaki. Bila masuk bahagian dhamma al-muttasilah, dia akan jadi your, awak punya, untuk seorang lelaki. Kemudian bila dalam tulisan ataupun perkataan, selepas kata nama tu mesti tambah ka berbaris atas. Dan anti pula, anti awak seorang perempuan. Bila masuk ke dalam dhamma al-muttasilah, dia jadi your, awak, kepunyaan awak seorang perempuan. Dan ketika tulisan, dalam tulisan, selepas kata nama tu mesti penambahan kaf berbaris bawah. Kemudian huwa dia seorang lelaki. Bila masuk ke dalam dhamma al-muttasilah lil asma, dia akan jadi his, dia punya, dia seorang lelaki punya. Dalam tulisan, selepas kata nama tu mesti tambah who. Hiya dia seorang perempuan. Bila masuk ke dalam dhamma al-muttasilah lil asma, dia akan jadi her.
dia kepunyaan dia seorang perempuan. Jadi dalam tulisan kena tambah ha alif di belakangnya, jadi ha. Okey. Kita tengok contoh. Okey, ni tadi. Ketika ana, maksud ana tu saya. Tapi bila kita nak kata, contohnya kita bagi kata kerja jamiah. Okey, jamiah ni semua adalah jamiah ni kata kerja kan, bukan kata ni semua kata nama kan, bukan kata kerja kan. Sebab tu saya kata untuk dhamair muttasilah lil asma mesti kata nama, tak boleh kata kerja. Contohnya kita nak kata universiti kepunyaan saya. Okey, daripada ana ni, ana jamiah ni dia akan jadi jamiati, universiti saya. Universiti kepunyaan saya. Contoh yang kedua, nahnu jamiah. Macam mana kita nak kata universiti kami semua? Okey, selepas kata nama tu kita tambah saja nun alif, jamiatuna. Kemudian anta, awak. Macam mana nak kata universiti kepunyaan awak? Jamiatuka, tambah kaf berbaris atas di belakang. Kemudian anti, awak seorang perempuan. Macam mana kita nak kata universiti awak seorang perempuan? Penambahan kaf berbaris bawah di belakang, jamiati. Kemudian huwa. Macam mana kita nak kata universiti kepunyaan awak, kepunyaan dia seorang lelaki? Penambahan hu di belakang, jamiatuhu. Dan akhir sekali hiya. Macam mana kita nak kata universiti dia seorang perempuan, kepunyaan dia perempuan? Penambahan ha alif di belakang menjadi jamiatuha. Okey, jadi bahagian ini muka-muka yang ingat betul-betul, sebab akan banyak masuk bahagian ni. Okey, nanti saya akan terangkan lagi macam mana nak tukarkan kepada contoh-contoh lain. Okey, kemudian kenapa dhamair muttasilah lil asma ni tergolong dalam dhamair muttasilah ini? Kenapa dia kata ganti nama diri yang bersambung? Kalau kamu lihat, untuk yang pertama ni ana, dia akan menjadi ya. Jamiati. Kat mana ana tu? Ana tu dia dah tersorot dekat dalam huruf ya. Dia dah bersambung dengan kata nama. Betul tak? Dia dah bersambung dengan kata nama jamiah tu. Jamiah tu kan kata nama, dia dah bersambung dengan dhamair tadi. Sebab itulah dia menjadi dhamair muttasilah, kata ganti nama diri yang bersambung. Contohnya nahnu. Nahnu dekat ketika dhamair muttasilah lil asma dia akan jadi jamiatuna. Kat mana nahnu tu? Tak nampak pun, tak jelas pun kat mana nahnu tu kan. Sebab apa? Nahnu tu dia dah bersambung dekat, dia dah tersorok kat nun alif ni. Na jamiatuna. Kita tak nampak pun nahnu tu sekarang kan. Sebab apa? Sebab dia dah bersambung dengan kata nama. Begitu juga jamiatuka. Anta tu dah sorok kat ka. Jamiatuki. Anti tu dah tersorok dekat huruf ki. Jamiatuhu. Huwa tu dia dah bersambung dengan dekat hu tu. Dia dah tersorok dalam tu. Kemudian dia dah bersambung dengan kata kerja. Sebab tu kita tak nampak jelas. Tapi dia sebenarnya ada. Cuma dia dah bersambung dan berubah. Okey? Sebab itulah dia tergolong dalam dhamair muttasilah lil asma. Okey, ini contoh lain. Contoh yang kita nak kata, apa nama awak? Ataupun apa nama dia? Nama tu kata kerja. Nama tu kepunyaan dia. Okey, contohnya kita nak tanya apakah nama dia seorang lelaki. Nama tu siapa punya? Dia seorang lelaki lah kan. Okey, jadi tambah hu, ma ismuhu. Contohnya kita nak tanya apa nama dia berdua, laki berdua tu? Ma ismuhuma. Apakah nama dia berdua laki? Ataupun hum, ma ismuhum. Macam mana kita nak kata apa nama mereka semua untuk laki? Tambahlah hum di belakang, ma ismuhum. Hiya, apa nama dia? Ma ismuha. Apa nama dia berdua perempuan? Ma ismuhuma. Apa nama mereka semua perempuan? Ma ismuhunna. Anta.
Apa nama awak? Ma ismuka. Penambahan ka di belakang. Apa nama awak berdua lelaki? Ma ismukuma. Apa nama awak semua lelaki? Awak semua yang lelaki. Ma ismukum. Kalau anti pula, apa nama awak seorang perempuan? Ma ismuki. Apa nama awak berdua perempuan? Ma ismukuma. Apa nama awak semua perempuan? Ma ismukunna. Ana. Nak beritahu nama saya siapa? Ismi Abidah contohnya. Nak beritahu nama kita semua, nama kami semua. Macam mana? Ismuna, contoh kita semua ni ada nama Siti. Ismuna Siti. Kami semua nama Siti. Okay, faham tu? Contoh-contoh lain. Contoh kita nak kata beg dia, beg awak berdua, beg mereka semua pun guna dekat bahagian domair muttasilah lil asma ini. Janji yang bersambung tu adalah kata nama. Sebab tu lil asma. Asma ni maksudnya kata nama. Faham tu? Okay, kita masuk Nahwu bab yang ketiga. Mengenai nafi fi'lul mudhari'. Okay, tadi kita dah belajar fi'lul mudhari' sahaja, betul tak? Kata kerja sekarang ataupun kata kerja yang akan berlaku. Kali ni kita masukkan nafi pula. Apakah itu nafi? Nafi itu adalah kata penafian. Macam mana kita nak kata, tadi contohnya kita kata saya membaca, saya sedang membaca. Bagaimana kita nak kata pula saya tak membaca? Okay, inilah dia nafi fi'lul mudhari'. Okay, bila nafi, selepas dia mesti fi'lul, nafi fi'lul mudhari' ni nafi yang kali ni adalah yang menunjukkan penafian yang sedang berlaku. Nafi fi'lul mudhari'. Yang pertama contohnya, la ajlis alal kursi. Saya tidak duduk. La ajlis maksudnya saya tidak duduk. La ajlis alal kursi. Okay, tadi kita dah belajar kata kerja sedang berlaku ana. Bila ana kena tambah alif di hadapan, ajlisu. Saya sedang duduk. Macam mana nak kata tak duduk? La ajlisu alal kursi. Saya tak duduk di atas kursi. Tambah sahaja la, kemudian kita tambah fi'lul mudhari' tu, jadilah la ajlis. Okay, saya akan terangkan lagi lebih detail. Okay, contohnya tadi kan kita dah belajar fi'lul mudhari' kan. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna hingga akhir. Okay, masuk kat yaktubu. Yaktubu maksudnya dia sedang menulis. Macam mana nak kata dia tak menulis? Tambah saja kat depan tu la, jadilah la yaktubu. Huma, macam mana Huma, dia dua orang lelaki sedang menulis. Macam mana nak kata dia berdua tak menulis? Tambah sahaja la, jadilah la yaktubani. Hum, mereka semua sedang menulis. Macam mana nak kata mereka semua tak menulis? Hum la yaktubuna. Tambah sahaja la. Begitu juga yang lain-lain ni. La yaktubu, la taktubani, la yaktubna, la taktubu hingga akhir. Jadi faham tak? Cara dia, pertama sekali kamu tengok pada fi'lul mudhari' tu apa dia. Kemudian nak nafikan dia, nak menidakkan dia, tambah sahaja la di hadapannya. Okey. Jadi ketika la fi'lul mudhari', clue dia adalah penambahan lam alif, la. Contoh yang kedua, Ahmad la yastarihu fil ghurfatil julus. Ahmad tidak berehat di bilik tamu. Kamu tengok bahagian bawah ni. Clue untuk nafi fi'lul mudhari' adalah lam alif. La bila bertemu dengan fi'lul mudhari' dia akan jadi la azhabu. Yang kedua, la atanawalu. La azhabu, saya tak pergi. La atanawalu, saya tak makan. Jadi macam mana kita nak nafikan? Tambah sahajalah. Dan kamu kena ingat, apa-apa pun selepas la mesti fi'lul mudhari'. Okey.
Kemudian kita masuk bahagian nafi fi'lul madi. Dalam buku tak ada yang ni, tapi kamu kena tahu juga. Tadi nafi fi'lul mudhari', kali ni nafi fi'lul madi. Tadi kata penafian untuk kata kerja sedang ataupun akan berlaku. Kali ni kita belajar mengenai kata penafian untuk kata kerja yang telah berlaku. Contohnya, ma jalastu alal kursi. Saya tak duduk atas kursi. Saya telah tak duduk di atas kursi. Maksudnya perkara yang telah berlaku. Tadi tu sedang ataupun akan berlaku. Okey, kemudian ma raja'tu fis sabah. Saya tak pulang pun tadi pada waktu pagi. Saya tak pulang pun tadi pada waktu pagi. Okey, tadi tu kita ketika nafi fi'lul mudhari' kita guna la kan, dia punya clue. Kali ni untuk nafi fi'lul madi, clue dia ma, mim alif. Tengok bawah ni, ma bertemu dengan fi'lul madi menjadi ma jalastu. Ma fi'lul madi, ma raja'tu. Ma jalastu, saya tak duduk. Ma raja'tu, saya telah tak pulang. Maksudnya perkara-perkara yang telah berlaku. Jadi apa-apa pun kamu kena ingat, selepas la mesti fi'lul mudhari'. Selepas penafian la mesti kata kerja sedang berlaku. Kemudian selepas ma mesti selepasnya fi'lul madi, kata kerja yang telah berlaku. Okey, jadi kena ingat tu. Kalau la selepasnya fi'lul mudhari', kalau ma selepasnya fi'lul madi. Okey, macam mana nak guna ma ni? Contohnya dalam jadual tu, kita nak kata huwa kataba, dia telah menulis. Macam mana nak kata dia tadi tak menulis, dia telah tak menulis? Tambah saja ma di hadapan. Ma kataba. Tadi kan kita dekat fi'il mudhari' kan? La yaktubu. Kalau nak kata benda yang telah lepas, huwa ma kataba. Okey? Bila fi'lul madi mesti ma. Kalau fi'lul mudhari' tadi la. Ma kataba. Kalau yaktubu, la yaktubu. Contohnya huma. Ma kataba, dia telah tak menulis. Dia berdua telah tak menulis. Kalau nak kata dia berdua tak menulis, sedang tak menulis, kena tambah la yaktubani. Kalau contoh yang ketiga, hum ma katabu. Kalau fi'lul mudhari' la yaktubun. Faham? Okey, jadi ketika nafi fi'lul madi, kenalah tambah saja di depan dia ma kataba, ma kataba, ma katabu, ma katabas, ma katabata hingga akhir. Okey? Jelas? Okey, itu bahagian nafi. Kata penafian sama ada untuk mudhari' ataupun untuk madi. Yang kamu perlu kena ingat, selepas la mesti fi'lul mudhari', selepas ma mesti fi'lul madi. Okey. Ni contohnya. Contoh contoh latihan. Sebelum ni kita pernah buat kan? Contoh yang pertama, la taqulu Fatimah fil ghurfah. Kenyataan ni betul ke tak? Betul lah, sebab apa? Sebab selepas la ni taqulu ni memang fi'lul mudhari'. Jadi benda ni betul. Nombor 2, ma arji'. Arji' ni kata kerja fi'lul mudhari'. Jadi salah. Nombor 2 salah, sebab apa? Ma arji'. Kan saya kata tadi selepas ma mesti fi'lul madi. Kalau kamu tak percaya arji' ni, kamu boleh tengok dekat jadual. Okey, kalau arji' tadi tu dia tergolong dekat bahagian ana ketika fi'lul mudhari', penambahan hamzah di depan. Kamu tengok ana dan tengok dekat fi'lul mudhari', kan penambahan alif di depan. Jadi arji'u ni adalah fi'lul mudhari'. Jadi nombor 2 salah. Yang ketiga, la askunu. Okey, askunu ni fi'lul mudhari'. Selepas la mesti fi'lul mudhari'. Maka nombor 3 betul. Nombor 4, la nama. La ni kan penafian. Nama ni mudhari' ke madi? Nama ni tak ada penambahan apa-apa, maka ni adalah fi'lul madi.
dekat huwa. Nampak huwa kataba. Kataba ni tak ada penambahan apa-apa. Maka tadi tu nama ni adalah fi'lul madhi. Jadi salah sebab apa? Sebab selepas la mesti fi'lul mudhari'. Jadi nombor 4 ni salah. La nama salah sepatutnya. La kalau huwa jadi la yanamu. La yanamu yang betul. Okay, yang nombor 4 la yushahid. Okey, yushahid ni fi'lul mudhari'. Maka betul. Okey. Kita masuk bahagian huruf jar dan zuruf. Okey, apakah itu huruful jar? Dan apa pula itu huruf zuruf? Okey. Ini semua adalah dia punya pembahagian dia. Dia punya huruf-huruf jar dan zuruf. Ustazah dah pisahkan kepada dua ni. Benda yang sama juga, cuma Ustazah nak detailkan lagi, nak terangkan lagi. Okay, yang pertama tadi huruful jar, maksudnya kata sendi ataupun kata hubung. Dan yang kedua zuruf. Zuruf ni ada menunjukkan makan ataupun zaman. Makan maksudnya tempat dan zaman maksudnya waktu. Okay, jadi kali ni kita belajar mengenai zuruful zaman saja. Semua ni menunjukkan zaman, iaitu waktu. Dan kecuali indah ni boleh tempat, boleh juga makan. Yang lain semua menunjukkan semua qabla, ba'da zalik, semua menunjukkan zaman. Okey, kita tengok dulu bahagian huruful jar, kata sendi. Untuk Arab ada beberapa bahagian. Contoh yang pertama, fi, di ataupun dalam, ila, ke ataupun kepada, ma'a, bersama, min, dari atau daripada, li, untuk, ala, di atas, bi, dengan. Okay, ini semua adalah huruful jar. Zuruf pula. Zuruf ada inda. Inda ni boleh maksud di, mempunyai, semasa ataupun ketika. Thumma, kemudian. Qabla, sebelum. Ba'da, selepas. Ba'da zalik, selepas itu. Okey. Misal, contohnya untuk huruful jar, kata sendi. Untuk contoh fi, adrusu fil fasli. Okay, macam mana kita nak guna huruful jar tadi tu? Contohnya kita nak kata saya sedang belajar di dalam kelas. Di dalam. Untuk bahasa Arab, fi. Adrusu fil fasli, saya sedang belajar di dalam kelas. Ila. Ila, contohnya azhabu ila jami'ah, saya pergi ke universiti. Ma'a, bersama. Usyahidu at-tilfaz ma'a usrati. Macam mana nak guna ma'a? Contohnya usyahid at-tilfaz ma'a usrati, saya menonton TV bersama keluarga saya. Min, arji min fasli, saya pulang dari kelas. Li, contohnya darastu lin najah, saya belajar untuk berjaya. Li maksudnya untuk. Ala, di atas. Anam ala sarir, saya tidur di atas katil. B, azhabu ilal jami'ah bisayyarah, saya pergi ke universiti dengan kereta. Bisayyarah. Okay, ini cara guna huruful jar. Dan seterusnya, macam mana nak guna zuruf pula. Contohnya inda. Inda maksudnya, contoh yang pertama kita al-mal inda zaid. Kat sini maksud inda ni kepunyaan. Al-mal, kepunyaan. Al-mal ni maksudnya harta, itu kepunyaan Zaid. Ataupun inda ni boleh juga kita menunjukkan zaman, waktu. Wasala indal mughayyibus syams. Maaf patutnya mim ni baris domah, saya tersilap. Wasala inda mughayyibus syams, dia telah sampai inda, ketika waktu terbenamnya matahari. Mughayyibus syams, terbenamnya matahari. Thumma darabtu Zaidan thumma Khalidan. Thumma maksudnya kemudian,
Contohnya, darabtu Zaidan thumma Khalidan. Saya memukul Zaid kemudian Khalid. Qabla sauqabilu qabla al-maghrib. Saya akan berjumpa awak qabla al-maghrib, sebelum maghrib. Jadi ini menunjukkan dia nak menerangkan waktu. Menerangkan waktu. Kemudian ba'da selepas. Sauqabilu ba'dal insya. Saya akan bertemu awak selepas insya. Kemudian ba'da zalik maksudnya selepas itu. Kalau selepas itu tadi ba'da kan selepas. Ini selepas itu pula, ba'da zalik selepas itu. Bila ba'da zalik ni dia mesti ada cerita yang bersambung-sambung. Contohnya maza ba'da zalik. Apakah yang berlaku selepas itu? Aqumu minan naum. Saya bangun dari tidur. Wa ba'da zalik, dan selepas itu usalli subha jama'atan. Saya sembahyang waktu subuh secara jemaah. Okay, kalau kamu perasan, aku minal naum, saya bangun dari tidur. Kemudian dan selepas itu wa ba'da zalik, dan selepas itu usalli subha jama'atan. Saya solat subuh secara berjemaah. Contoh yang tadi tu maza ba'da zalik, apakah selepas itu? Jadi benda tu sebenarnya ada cerita bersambung kan. Jadi ba'da zalik ni mesti dah ada cerita yang bersambung-sambung. Okay, ini adalah contoh harfu jar dan zuruf. Okay, seterusnya kita masuk tadi tu bab 1 hingga bab 3. Kita masuk pula bahagian bab 4. Okey, nahwu bahagian bab 4. Sebelum ni kita dah belajar mengenai zaraf makan. Tadi tu zaraf zaman ataupun campurlah zaraf zaman dan zaraf makan. Kali ni kita fokus kepada zaraf makan yang lain pula. Okey. Zaraf makan. Zaraf ni maksudnya keterangan. Makan tu maksudnya tempat. Keterangan tempat. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5. Iaitu, okey, yang pertama bijanib. Apa maksud bijanib? Bijanib maksudnya bersebelahan. Contohnya, ukhtun bijanibil kakak di sebelah ibu. Okey, jadi bijanib ni menunjukkan tempat kakak dan tempat ibu. Amama di hadapan. Asyurti amamal bank. Polis berada di hadapan bank. Jadi polis ni ada kat mana? Keterangan tempatnya amama, di depan. Di depan mana? Di depan bank. Asyurti amamal bank. Khalfa maksudnya di belakang. Al-hafidah khalfal masjid. Cucu perempuan di belakang masjid. Okay, jadi dia nak menerangkan tempat si cucu ni tadi. Cucu tu ada kat mana? Di belakang. Belakang mana? Khalfal masjid. Cucu di belakang masjid. Ala, di atas. Al-ibnu yajlis alal kursi. Anak lelaki duduk di atas kursi. Okay, anak lelaki tu duduk kat mana? Dia nak menerangkan kat mana anak lelaki tu duduk. Di atas. Di atas mana? Di atas kursi. Tahta di bawah. Al-haqibah tahtal mindadah. Beg di bawah meja. Kat mana beg tu? Jadi zaraf ni menerangkan dia ada di tahta, di bawah mindadah, di bawah meja. Okey, faham tu? Okey, untuk bab 4 lagi itu sahaja. Okey, nahwu untuk bab 4 itu sahaja kan? Okey, jadi itu sahaja untuk ulang kaji kita kali ini.
So Hazah harap kamu dapat faham betul-betul mengenai Nahu bahagian bab 1 hingga bab 4, dan setiap perkataan yang ada di bab 1 hingga bab 4 kamu kena tahu, hafal dan ingat. Jadi untuk listening test nanti kita akan masuk bab 1 hingga bab 4. Okey, hazah faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.